Jika semalam tular video seorang lelaki yang menunaikan solat dengan kipas yang dipakaikan telekung. Hari ini tular pula perbuatan khurafat di Gunung Jerai. Ini membuktikan bahawa fahaman akidah kian luntur sehingga boleh terjebak kepada situasi yang melampaui batas. Jadi bagi mengulas isu ini kita bersama pendakwah Engku Ahmad Fazil di talian Skype. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, generasi kini dilihat begitu obses untuk menghasilkan konten di media sosial demi perhatian umum sehingga mempermainkan agama tanpa sedar, termasuk soal akidah. Jadi komen Ustaz mengenai perkara ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Berkaitan tentang isu yang mana bukan sahaja golongan muda sebenarnya, golongan yang sudah berusia pun ada yang gagal mendepani teknologi baru yang mana kalau dahulu kita hanya ada stesen-stesen TV, sekarang dengan teknologi internet, dengan aplikasi seperti YouTube, TikTok dan sebagainya, masing-masing seolah-olah boleh menjadi channel TV yang tersendiri dan bahkan boleh menjana pendapatan yang lumayan sekiranya diikuti oleh ramai peminat. Jadi obsession untuk mendapatkan perhatian ini ditambah pula dengan kejahilan berkaitan dengan ilmu agama menjadikan perkara ini semakin buruk. Tak salah daripada satu sudut seseorang itu misalnya nak menjana pendapatan dengan menjadi YouTuber, dengan menjadi orang yang ramai subscribe di channel YouTube dia, tetapi kalau dengan tujuan itu semata-mata konten yang bercanggah dengan agama ataupun konten yang mengandungi unsur-unsur fitnah dan sebagainya dimuat naikkan, maka ini lama-kelamaan akan merosakkan pegangan agama dan juga adab dan akhlak di dalam masyarakat. Jadi kena ketepikan dahulu obsession untuk popular itu dan ditambah juga dengan pengisian ilmu agama yang sebenar ahli sunnati wal jamaah. Baik Ustaz, isu konten di media sosial yang merendahkan agama ini dilihat tidak berkesudahan. Jadi pandangan Ustaz, adakah sebenarnya usaha atau inisiatif memantapkan akidah dan kefahaman agama oleh pihak berkaitan ini sebenarnya masih rendah Ustaz? Ya, kalau kita lihat memang kita tidak dapat nafikan perhatian atau keperhatian terhadap kefahaman agama ini masih rendah baik di kalangan masyarakat maupun barangkali di kalangan mereka yang diberi amanah dan kepercayaan untuk membentuk silibus dan juga sistem pendidikan di negara kita. Sehingga kan perkara-perkara yang jelas boleh membawa bahkan kepada murtad, boleh membawa kepada orang itu terkeluar dari Islam. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 65, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Dan kalau kamu tanya kepada mereka ini yang mempermain-mainkan urusan agama ini, nescaya mereka akan memberi alasan kami hanya bermain-main saja. Take it easy lah, cuma seronok-seronok saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jawab kepada mereka, adakah sepatutnya dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul kamu mempermain-mainkan? La ta'taziru. Jangan bagi excuse. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu telah menjadi kufur selepas daripada kamu beriman. Ini kita katakan riddah, murtad. Oleh kerana kejahilan, mereka sangkakan ini hanya untuk seronok-seronok saja. Ini hanya untuk gelak-gelak saja. Mereka tidak perasan bahawa solat itu adalah satu kefarduan daripada kefarduan agama yang mana mempermain-mainkan ibadah solat itu bukan sahaja berdosa, bahkan boleh menjadi sebab seseorang itu terlibat dengan gejala murtad waliyazubillah. Ya baik Ustaz, didikan agama khususnya akidah kepada umat Islam perlu sebenarnya bermula sejak kecil dan tidak boleh mengharap institusi pendidikan semata-mata. Malah ibu bapa turut perlu memainkan peranan. Jadi apa komen Ustaz? Baik, saya setuju, tapi kita tak boleh saling tuding-menuding jari. Dia adalah tanggungjawab yang dikongsi bersama oleh ibu bapa. Tapi ibu bapa pun ramai yang tidak sebenarnya ahli dalam bidang agama. Jadi perlu juga kepada pihak yang berkuasa, Kementerian Pendidikan dan sebagainya, untuk menerapkan akidah yang sebenar. Misalnya apabila kita bercakap tentang isu video di Gunung Jerai baru-baru ini yang dikatakan khurafat, di situ juga ada kepentingan untuk kita berada pada jalan yang
seimbang, bukan terlampau ekstrim, perkara-perkara yang karut-marut, pergi memuja kubur, menurun nombor ekor dan sebagainya itu diamalkan, ataupun terlampau sensitif sehingga sekadar pergi ziarah kubur. Sebab saya bila kawan-kawan kita, saya tengok video tu, setakat yang saya perhatikan, perbuatan itu tidak ada masalah. Tak ada masalah untuk mandi sebelum pergi ziarah kubur. Bahkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ada satu bentuk kegopohan juga di kalangan masyarakat, mudah melabelkan khurafat, mudah melabelkan syirik kepada amalan-amalan yang kita boleh tanya lagi kepada dia, kenapa kamu mandi misalnya, kata dia untuk supaya lebih segar, untuk lebih bersih. Dan kita tahu bila kita ziarah kubur, disunatkan untuk kita itu berdoa, dan disunatkan juga untuk kita itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan jelas dari segi adab, berdoa dalam keadaan tubuh badan yang bersih dan berwudu itu lebih baik. Cuma jangan sampai didakwa sesuatu amalan yang tidak ada dalil, sama ada dalil umum atau dalil khusus, sebagai itu sebahagian daripada agama. Tapi mengkhurafatkan, mensyirikkan sesuatu perbuatan yang masih lagi dalam konteks perkara yang dibenarkan juga, itu satu bentuk menuju kepada ekstremisme di dalam agama. Jadi kita ambil jalan yang seimbang, iaitu jalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Engku Ahmad Fazil kerana bersama dengan Berita Al Hijrah malam ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kupasan daripada Ustaz Engku Ahmad